Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada billahi haqqa jihadih. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullahi wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala al-mu'allif rahimakumullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertama-tamanya mari sama-sama kita memanjat dan merafakkan rasa setinggi-tinggi kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi Allah Ta'ala memelihara umur kita sehinggalah kepada hari ini, sehinggalah kepada malam ini. Allah Ta'ala kurniakan nikmat umur kita yang masih lagi panjang. Alhamdulillah, dapat kita dengan nikmat yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala, maka dapatlah kita nak mengambil peluang untuk kita menambah, melipat gandakan amal ibadat kita sebanyak-banyak yang mungkin untuk kita jadikan ia sebagai bekalan daripada dunia ini untuk kita bawa bersama-sama, iaitu apabila kita dijemput oleh Allah Ta'ala menghadapnya. Beruntunglah orang-orang yang cukup bekal amalnya apabila menghadap Allah Ta'ala. Sengsara dan binasalah sesiapa yang menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan tidak bersedia, dengan maknanya tidak cukup bekal amal. Alhamdulillah, mudah-mudahan malam ini Allah Ta'ala lipat gandakan amal ibadat yang kita buat ni. Selepas kita beribadat secara berjemaah, kefarduan maghrib, dah fardu, duduk dalam majlis ilmu ni pun tambah pula fardu, 2 kali fardu, banyak pahala. Dan insyaAllah kita mulakan seperti biasa dengan ta'allimul Quran. Kita baca surah Al-Fatihah dan surah seterusnya. Kita mulakan dengan membaca surah Al-Fatihah secara bertalaqi dan musyafah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Sambung surah apa? Al-Ikhlas ayat 1. Baik. Tengok ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, insyaAllah kita tengok malam ni ada tahlil tak? Tak ada? Ayat 1 dan 2. Okay. Surah Al-Ikhlas, kita tengok ayat 1 dan 2. Cuba tengok pada perkataan pertama, kalimah pertama, Qul. Apakah hukum bagi kalimah pertama itu? Ada jawapan dia? Ada? Ada apa dia? Tak ada jawapan. Tak ada jawapan tu hukum tak ada. Tak hukum tak ada ke jawapan memang tak ada? Ke jawapan ada hukum tak ada? Baik, tak apa melengahkan masa. Kita tanya sekali je. Kalau dia jawab terus. Kalau dia diam tu makna dia tahu dah tu. Kalau dia tak tahu dia senyap. Kalau dia diam tu maknanya dia tak tahu dah tu. Okey, baik. Cuba tengok perkataan Qul. Lain kali formula tajwid saya. Okay? Kalau tuan-tuan jumpa perkataan ataupun huruf lam, huruf lam yang bertanda sukun. Okey, huruf lam yang bertanda mati. Okey. Tak kiralah dia duduk kat mana-mana. Dia duduk di depan ayat ke, di tengah ayat ke, di akhir ayat ke, yang penting dia tu sadu. Sukun. Sadu ke mana? Kita bincang lam bertanda sukun. Yang penting dia bertanda sukun. Sukun tu apa? Buah mati, bukan buah sukun. Sukun ni bertanda mati. Okey, jadi kalau jumpa gitu, saya kata tadi duduk di mana-mana sekalipun, lam tu hukumnya wajib. Wajib diizharkan. Wajib diizhar.
Apa makna izhar? Jelas. Jadi lam tu bila dibaca kena bunyi jelas. Tak? Ada ke orang baca tak jelas? Bukan ada, berlambak. Bukan ada orang baca tak jelas, berlambak orang baca apa? Tidak dijelaskan lam yang bertanda sukun. Okey, jelas macam mana bunyi dia? Tak, mesti dia akan bunyi kul. Ada L belakang. L. Hujung lidah naik pada makhraj lam. Hujung lidah naik pada makhraj lam. Macam mana? Kul. Itu bunyi dia. Kalau disambung dengan ayat seterusnya, kalimah seterusnya, dia akan bunyi kul hu. Kul hu. Tu. Jadi kalau bunyi dia nak huwa, nak baca bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, salah. Tak kira lah sesiapa dia pun. Dia Pak Imam ke, dia Tok Bilal ke, dia Siyak ke, dia jemaah ke, siapa-siapa ke, bunyi tak jelas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Itu bacaan yang salah. Jadi bacaan kita kena ikut apa? Ikut hukum tajwidnya. Satu-satu tu. Hukum tajwidnya. Macam mana bunyi dia? Qul hu. Dia akan bunyi qul hu, qul hu, qul hu. Lam tu biar mati betul-betul. Jangan dikol-kolarkan dia pula. Dia akan keluar jadi qul hu. Ada lip belakang dia tu. Itu jaga. Tu ramai juga sebut qul huwallah. Qul huwallah, qul tu ada belakang. Macam dia beranak tu. Lam tu dia beranak tu. Ada anak kecil belakang, dia baby dia tu. Itu baby tu buang. Tak? Itu baby tu tak perlu dibaca. Dia akan bunyi qul hu. Bunyi dia qul hu. Jadi kalau bunyi qul le tu, minta tolong buanglah. Sila. Ya. Makhraj lam. Kat mana? Hang dok baca kat mana selama ni? Tinggi je. Kalau makhraj lam duduk kat langit tinggi je. Bukan duduk kat langit, duduk di hujung busi. Hujung langit tu. Panjang lidah je. Tak tahulah kalau betul lah, kalau salah. Kalau salah saya kena betul. Saya tak ada masalah. Kalau salah saya mengaku saya salah. Jadi kalau sebut mulut pun dipanggil le langit. Le langit. Orang langit tu Allah panjang lidah. Lidah apa tu? Ngeri tu tengok kalau keluar orang manusia gitu. Okay, baik. Jadi hujung lidah diangkat ke busi gigi lam, nun, ra. Lam di 3 huruf. Lam, nun, ra. 3 makhraj am. Makhraj khas dia lam. Kalau huruf tajwid dia ada makhraj khas, makhraj am. Satu khas untuk satu-satu huruf. Am untuk umum. Lebih pada satu huruf. Okey, baik. Tadi bunyi dia kul, jelas. Okey, baik. Huwa. Kul huwa. Kul huwa. Walaupun tidak ada hukum, jangan dibaca dengan kul huwa. Ini pun berlambak juga orang baca kul huwa. Tak pelik punya ustaz, macam tak nak baca gitu. Ada orang baca gitu. Kul huwallahu ahad. Betul tak? Ada orang baca berlambak, orang baca begitu. Dia bukan kul huwa. Waw di atas dia takkan bunyi waw. Waw ni lawak mana ni? Negeri mana sebut waw ni? Waw di atas bunyi waw ni. Waw di atas bunyi waw. Kul huwa. Kul huwa. Waw apa? Kul huwallah. Kalau tak biasa sebut, dia akan jadi asal. Kul huwa juga dia akan jadi. Sebab berpuluh tahun dah tak ada orang betul bacaan kita. Dia akan jadi kul huwa. Kul huwa. Waw di atas wa. Betul tak? Waw di atas wa. Kul huwa. Jadi baca dia kul huwa. Huwa apa? Huwallah. Tu bunyi dia gitu.
Jangan duk baca kul huwa, nak pergi mana? keluar ni. Nak keluar ke mana? Kul huwa. Baik. Huwa apa tu? Wallah. Ni lafaz sumpah. Wallah. Tu bahasa. Nak wallah. Allah. Nak Allah. Nak apa ni? Sumpah itu sebut apa? Kalimah sumpah. Wallahi. Contohlah. Orang sebut wallahi. Tak sah sumpah dia tu. Nak macam ada sumpah-sumpah tu lah. Wallahi. Itu tak sah dah sumpah dia. Nak wallahi. Sebutan Allah mentadliskan lam yang kedua pada kalimah lafzul jalalah. Mana? Tengok pada kalimah Allah. Kalimah Allah alif lam lam. Ada dua lam kan? Okey, lam yang pertama tu waw wallah, hukum apa tu? Salah. Wallah dulu. Walla. Saya buat tu walla. Salah. Alif lam syamsiah dulu ataupun idgham syamsi. Sebab apa? Sebab alif lam. Saya dah sebut hari tu. Jumpa alif lam confirm hukum dia alif lam. Tak payah nak confuse lagi. Jelas hukum dia alif lam. Kul huwa wallah itu hukum idgham syamsi. Dihazafkan, dihilangkan huruf lam, dimasukkan ke dalam huruf tadlis lam yang kedua. Jadi dia akan bunyi wallah. Kalau tidak dia akan bunyi wallah. Dia ada dua lam. Betul tak? Jadi kul huwallahu ahad. Apa benda tu? Kan lam ada dua kan Ustaz? Betul, lam tu ada dua. Lam yang pertama sudah diidghamkan, dimasukkan, diambil, dimasukkan. Jadi lam tu sudah diguna. Kita tak guna dah. Kita ambil lam yang kedua. Lam yang kedua itulah yang dipanggil dengan lafzul jalalah. Lafzul jalalah itulah yang dibaca dengan lam tadlis, lam dibaca dengan tafkhim, lam dibaca dengan tebal. Macam mana tu? Tak? Kul huwallah. Boleh tak saya nak baca kul huwallah? Allahu akbar. Boleh? Tu maksud saya. Ada? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Boleh tak? Hafs an Asim tidak boleh baca begitu. Mengikut tarik Imam Hafs an Asim dari tarik Asy-Syatibi dan Jazari tak boleh baca begitu. Dibaca qul huwallah, lam yang kedua dibaca dengan tebal. Kecuali dia ni memang tak boleh. Kecuali dia ni memang bermasalah. Daripada kecil ataupun dah lama dah belajar, belah-belah orang dah. Dah lebih pada 3 orang untuk guru dah. Pun dibaca Allahu Akbar. Begitulah. Tetapi sah di sembahyang, dia tak boleh jadi imam. Sebab tak sempurna bacaannya. Dia tak layak jadi imam. Bukan tak boleh, kecuali orang dah tak ada dah. Orang lain tu lebih teruk daripada dia. Sebut bukan kul huwallah. Lebih teruk daripada tu. Kau reka sendiri lah. Reka sendiri lah. Kalau ada yang lebih teruk daripada kul huwallah tu, dia layak jadi imam kepada orang-orang yang bawah pada dia. Kalau ada imam qari, imam hafiz ada sini, orang ahli fiqh, lebih aula. Dia lebih afdal. Baik, bacaan dia dibaca dengan 2 harakat. Lam yang kedua tu dibaca dengan 2 harakat. Lafzul jalalah tadi. Sebab tu bila kita baca qul huwallah, Allah. Nampak tak? Allah. Apa benda tu? Kita matkan ia dengan 2 harakat. Lam yang kedua tu, walaupun pada lam yang kedua itu tidak mempunyai tanda mat. Sebab Quran ini dicetak dalam keadaan resam Usmani. Kalau Quran ini dicetak dalam Quranul Majid, Quran Imla'i, dia akan keluar ada alif kecil. Tu tengok di jam tu, di jam apa ni, digital tu, tengok Allah Muhammad dia, alif lam lam, ada syaddah atas, ada syaddah tu, ada apa tu, ada tanda mat kan. Itu kaedah lama. Betul tak tu? Betul, boleh pakai. Tak, jangan pecah pula jam tu nanti.
Nak tak kata betul lah, ada betul macam berganti lain membazir, jangan. Nak boleh pakai, tak ada masalah. Itu kaedah penulisan lama. Ini kaedah penulisan resam baru. Nah, kaedah dia. Jadi walaupun begitu, lam itu wajib dibaca dengan dua harakat. Okey, qul huwallahu. Okey, terus hu ahad. Dia bunyi bunyi apa tu? Yes, bunyi pedas. Yes tu. Itu imam yes. Tak. Tak boleh baca qul huwallahu ahad, Allahus samad. Dia akan tukar. Bila bertukar huruf, maknanya berubah. Dosa tanggung sendiri. Jadi imam, dosa kau dah salah dah satu, tanggung dosa orang lain pula tu. Siapa suruh jadi imam? Boleh jadi imam, tapi pergi belajar dulu. Biar bacaan kita. Bacaan kita pun tak betul nak jadi imam orang macam mana. Kita pun tak betul. Kita pun tak tahu asbab tu. Tak tahu. Main hentam baca daripada dulu, belajar ke atuk dulu. Sampai sekarang pun tak upgrade ilmu. Okey. Baik, bunyi dia ahad, pedas. Qul huwallahu ahad. Ahad. Itu tak boleh. Itu hal simpul, bukan hal pedas. Okey, terus. Baik, seterusnya Allahus samad. Cuba tengok Allah. Ada alif lam tak? Ada. Kalau alif lam dihukum apa? Saya cakap tadi, kalau jumpa alif lam, confirm alif lam lah. Tak payah nak tunggu-tunggu alif lam Ustaz. Sebab apa? Alif lam tu. Tak kena tunggu. Apa ni? Apa? Tak hukum. Pening kepala saya hukum. Tak ingat hukum alif lam, confirm alif lam. Alif lam apa tu? Syamsiah. Okey. Baik, lam yang kedua dibaca dengan lam apa tu? Mad asli juga. Jadi lam yang kedua ada hukum tu tahu. Yang kedua dibaca dengan mad asli macam tadi juga. Lam yang kedua pun dibaca dengan lam taghliz ataupun tafkhim. Sesuai dibaca taghliz sebab dia lafzul jalalah. Kalau di hukum lain daripada lam taghliz, hukum pada kalimah Allah sesuai dibaca dengan lam tafkhim, tafkhim. Lam tafkhim. Okey, baik. Hussa, apa hukum hussa? Jelas. Saya tak nak apa ni? Tak nak huraikan dah. Sebut dah jelas samsiah dia kan. Hussamad, hussa. Allah hussa. Yusaf hussa. Allahus samad, Husamad salah. Husamad duduk kampung lain. Husamad duduk kampung lain. Dia Hussamad, As-samad, Safir sebutan sifatnya. Allahus samad. Hussamad, apa hukum tu? Ketika wafat qalqala qalqala subra. Mana satu di kobra pun keluar juga ni apa hal? Surah subra kobra keluar. Habis kobra ular senduk. Senang je lah. Nak sebut bahasa Arab susah, sebut bahasa Melayu senang. Nak sebut bahasa Arab susah sangat. Aku sebut bahasa Melayu. Besar-besar lah. Besar-besar lah. Qalqala kubra. Lembut je sebut dia. Kubra. Ka-ba-ra alif. Kubra. Bukan kobra tau. Kalau kobra pergi hospital kena patuk nanti. Kubra sebab apa? Di akhir ayat ketika waqaf. Okey. Untuk terakhir kelas ta'lim kita. Kalau nak tuan-tuan nak sambung, boleh tak ayat ni? Boleh. Nak sambung macam mana bunyi dia? Cuba sambung nak dengar sikit. Ayat pertama dengan ayat kedua, cuba sambung nak dengar sikit. Qul huwallahu ahadullah. Dunillah, bukan dun Allah. Okey, tak apa. Dunillah. Hang tahu macam mana? Ambil kau. Sarang terbang jangan dijuluk, bengkok kepala. Macam mana dibaca? Tak tahu dibaca nun tak ada pada pandai tambah nun kenapa?
Qul huwallahu ahad. Macam dunillah. Kenapa jadi gitu? Ada nun ke? Apabila tanwin bertemu macam belajar dengan aku je. Macam ayat aku je bunyi. Ada rupanya cipta ayat aku. Ada. Jadi apabila tuan-tuan tengok huruf tanwin, apabila tanwin, tuan-tuan jumpa je tanwin. Lepas tanwin tu dia bertemu dengan hamzatul wasal. Alif ada hamzah kasar, ada hamzah kat tu, ada topi dia kecil. Ada, itu hamzah wasal dipanggil. Jadi kalau begitu, maka mengikut kaedah nahwu bahasa Arab, dak dia kena ambil tanwin tadi tu, dak dibaca dengan satu, dak, dan diletakkan nun di bawah alif pada Allah tu, dak, dan di baris kasrah. Okey, di baris kasrah. Kalau tak tahu, tanya Ustaz Masran kuliah bahasa Arab dia. Saya tak jawab. Ada, kenapa kena buat gini? Tanya dia. Dia pakai bahasa Arab, tanya dia. Ada, sebab dia bergantung kepada makna ayat. Kalau nak sambung, kalau tak pandai sambung, jangan duk sambung, waqaf lagi baik. Nah, qata'ul, potong-potong. Qul huwallahu ahad, cukup. Allahus samad, lagi selamat. Dia baca sambung qul huwa, nak tunjuk pandai, rupanya bodoh. Qul huwallahu ahadun Allahus samad, ambil kau. Ni tu imam sesat mana ni? Ada. Jadi makmum pula tak gajo, amin, ambil kau. Habis dah sesat pun amin juga. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Lama dah kita ni. Ada. Lama dah kita ni, masih lagi pada pasal yang ke-6, membicarakan berkaitan dengan penjelasan mengenai uluhiyah, berkaitan dengan ketuhanan. Kita nak belajar, nak kenal Tuhan ni. Berapa orang kenal Tuhan sini ya? Berapa orang dia kenal Tuhan betul-betul ke kenal pada nama je? Tak, kalau tak kenal Tuhan, macam mana kita buat amal ibadah? Tuhan tak kenal, ibadah buat, tapi kata ibadah ni untuk Tuhan, sedangkan Tuhan kita tak kenal. Macam mana ibadah kita pula tu? Ini maknanya bahayanya orang yang melakukan amal ibadah dalam keadaan tidak mengenal Khalik. Khalik lah, penciptanya sendiri, iaitu Allahu Jalla Jalaluh. Baik, kita sambung. Surat berapa ni? 74. Betul tak? Kita ni Malaysia kan negara berbilang kaum. Kita campur-campur lah. Satu Malaysia kan. Jadi surat 74 lah. 74. Baik, 74 ni nombor 1. Nombor 1. Dalil yang kedua. Baik, dalil yang kedua yang mengatakan bahawa saya baca supaya tuan-tuan tidak jadi pening. Saya ambil ayat ni dah tergantung. Saya baca sepintas lalu. Perenggan satu atas tu. Oleh yang demikian telah sabit dalam Al-Quran dan Sunnah nama-nama Allah yang baik, Asma'ul Husna, dan sifat-sifat kamalatnya yang tidak boleh diubah, tidak boleh ditukar ganti, tidak boleh dipinda, tidak boleh ditolak dan tidak boleh diingkari. Di mana perkara-perkara ini adalah menjadi asas tauhidul asma dan tauhidus sifat yang tertakluk di bawahnya 3 perkara. 3 perkara pula dah. Dah 3 perkara. Hak nombor 2. Satu baca dah. Dalil yang kedua yang mengatakan bahawa tak boleh sama Allah Ta'ala dari sudut tauhidul asma ataupun tauhidus sifat. Tak boleh sama. Tolong jangan sekali-kali menyamai Allah dengan makhluk, menyamai Allah dengan selain daripada makhluk. Itu sesat namanya. Jadi tolong berjaga-jaga, sebab dah ramai sangat dah manusia hari ini yang membandingkan Allah dengan makhluk. Berlambak dah sekarang. Saya pun baru sahaja dibuang daripada kuliah maghrib. Doktor tak jadi doktor, sebab dia sudah buang saya. Ada kuliah maghrib di masjid Cahaya Iman Bandar Katri Humrawang.
Tak. Betul dia buang saya, dia hantar mesej. Saya tak kisah dia buang. Sebab saya malas nak tanya lah sebab apa saya kena buang. Saya tak payah tanya. Tak, saya rasa terima kasih. Cukup. Tak, dia kata terima kasih selama mengajar 2 hari ni. Saya kata sama-sama, tak tutup. Sebab apa? Sebabnya tak, dalam kuliah saya ada saya menyentuh berkaitan dengan fahaman Wahabiyah. Ada ahli jemaah tidak senang dengan kuliah saya dan meminta nazir supaya ditangguhkan kuliah saya. Itu je. Dia sebut Wahabi, dah rupanya kuat weh. Kuatnya orang situ. Kita pun tak tahu kita masuk lubuk buaya. Kita mana tahu kali pertama dia undang kita, mana aku tahu. Aku hentam sajalah. Bila aku hentam sajalah, dia hentam aku balik. Hentam aku balik. Dia hentam aku balik. Tak apalah, kita kosong-kosong. Saya kata Najwa Latif cukuplah. Kosong-kosong. Najwa Latif cukuplah, berhentilah. Tak. Sebab apa? Sentuh Wahabi. Sensitif sangat saya rupanya tak boleh. Sebab apa? Saya hurai masalah ni lah. Masalah puak-puak ni menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Saya kata haram, tak boleh, dosa tu. Dia marah kita. Dia nak depan kita mungkin tak makan cekok rasanya tu. Tak cukup. Apa ni orang kata apa ni? Jawapan ni senang je. Dia telefon ke Nazir, Nazir pun bongok terima. Senang cerita saya tahu. Patutnya Nabi sebut, Quran sebut, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, kata Nabi. Kata Allah Ta'ala tu. Allah Ta'ala kata dalam Quran tu, wahai orang-orang yang beriman, kalau orang beriman, kata Allah, apabila datang kepada kamu berita-berita daripada orang-orang yang fasik, fatabayyanu, kata Allah. Fatabayyanu, siasat dulu. Tak siasat pun terus hantar mesej berhenti. Tak tahulah, mungkin surah ni pula kali yang kedua kot. Mungkin surah ni pula aku tahulah tu. Siapa hantar mesej aku tahulah tu, siapa tu. Tahu. Banyak aku cop tu tuan-tuan ni. Acul lebur kan ni. Acul lebur kan ni. Tak siasat lagi, panggil dulu Nazir. Mengadap, Ustaz, Nazir nak jumpa, ada masalah, ahli jemaah buat laporan kepada saya, Ustaz mengajar sekian. Mari jumpa dulu. Fatabayyanu, siasat dulu. Tak siasat pun hantar mesej. Tak apalah, tak ada masalah. Tak ada masalah. Masih penuh 30 hari kuliah saya, tak ada hal. Tak ada masalah. Baik, saya takut ni lah. Dia kata apa? Dia kata Ustaz sebut tu boleh nanti tidak menyedap, tidak apa ni, keharmonian tu jadi atas dasar keharmonian. Apa benda disebut tak tahu. Sentimen tadi. Sentimen, tak tahulah masalah sentimen pun. Ini bukanlah masalah sentimen apa. Ini bukan masalah harmoni tak harmoni. Ini masalah akidah. Kenapa jadi tak cerdik gitu? Kenapa jadi tak cerdik, manusia jadi tak cerdik gitu? Ini masalah harmoni tak harmoni macam ni, masalah akidah ni. Mu nak jaga harmoni akidah masuk buat apa? Akidah masuk buat apa je? Dah selama ni harmoni. Selamat kampung dia tu. Tak apa, cukup lah. Bukan marah, senyum. Sebab kita kata gitu, sebab benda ni bukan boleh buat main-main tau. Bak ibadah ni, bak Allah jangan main gurau lah. Banyak lagi benda lain boleh main gurau. Bak Allah, bak agama jangan duk main gurau gitu. Tak dengar tak apa, dengar. Aku sanggup putus sahabat tak apa. Jangan buat kerja itu kalau tak dengar. Kita beritahu dah, jangan buat gini je, jangan buat gini, tak betul ni, Islam marah ni. Kita ada dalil kita. Tak ada ikut. Senang kerja. Tugas saya selesai masalah. Malaikat dah catat dah, aku beritahu dah kamu, mudah ikut, mu jawab sendiri. Senang cerita. Minta maaf lah, malam ni macam panas sikit telinga. Okey, baik. Dalil yang kedua, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat ini, dalil ini Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, dan ia menjadi dalil ataupun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh kaum musyrikin.
Nabi pernah ditanya oleh kaum musyrikin berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Dia cabar Nabi je. Pokok kafir dia cabar Nabi. Nah, dia kata, ya Muhammad, mu terus sebutkan sifat-sifat Tuhanmu. Aku dah tunjuk sifat-sifat Tuhan aku begini biar kita tengok sekarang tak? Nah, hari ni aku nak minta mu Muhammad tolong perjelaskan sifat-sifat Tuhanmu. Aku nak tengok. Masuk Islam tak masuk Islam nombor dua cerita. Nak dengar dulu. Nah, ayat ini tidak ada perantaraan antara Jibril alaihissalam direct kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita cek dalam asbabun nuzul, sebab ayat ini diturunkan. Kenapa surah Al-Ikhlas ini diturunkan? Sebab soal itu, soalan tadi. Nah, Allah tak turun direct Nabi, terus langsung Nabi jawab. Nah, bukan ambil walam yakul lahu kufuwan ahad. Nabi sebut qul huwallahu ahad. Ayat kita talaki tadi. Katakanlah wahai Muhammad, Allah Taala itu Esa. Esa tu dengan makna satu. Satu tu dengan makna tunggal. Tunggal tu dengan makna tidak berbilang. Mustahil Allah Taala berbilang. Lain daripada Allah yang berbilang. Allah tunggal. Allah tidak berbilang. Katanya. Allahus Samad, Allah yang Maha Esa. Allah lah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk. Jawapan Nabi kepada kaum musyrikin. Akhirnya Nabi SAW memberi jawapan kepada kaum musyrikin hasil daripada jawapan yang Allah Ta'ala bagi. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Surah Al-Ikhlas, dan tidak ada sesiapa pun. Ini dalil kuat. Puak-puak, cucu anak cucu Pak Wahab dengar baik. Cucu Pak Wahab dengar baik. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini dalil kuat. Ini nas Quran. Laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'un alim. Dalil yang kedua yang mengatakan bahawa tidak sesuatu pun yang sebanding dengan Allah. Jangan duk banding dengan Allah dari sudut asma' dan sifat Allah. Jangan duk banding dengan Allah Ta'ala dari sudut pelbagai sudut yang ada pada makhluk. Jangan, itu salah. Okey. Tidak ada yang setara. Apa makna setara? Yang sama lah. Yang sama. Tidak ada satu pun dia, sesiapa pun yang setara, yang sama dengannya. Nya ini dalam bracket tu dia buat apa? Dengan Allah. Nya tu merujuk kepada Allah. Sebab tu nak cakap bab Tuhan, bab agama, cakap baik-baik. Takut terpelihara. Kita tak bukan saya rasa saya ni profet bab agama, tidak. Kita mengaji sampai situ. Kita tahu. Allah cakap, kita tahu dah salah. Kamu mana kawan-kawan kita ni? Kamu mana kawan-kawan kita ni? Kadang-kadang duk sembang-sembang, terkeluar. Terdiam saya. Terdiam. Nak jawab boleh. Malu depan kawan-kawan nanti. Mengaibkan orang dosa pula. Cakap tak jaga terdengar. Allahu Akbar. Kawan-kawan kita lah. Baik. Jadi jaga percakapan. Sebab percakapan itu boleh merosakkan akidah. Itu tu bahaya. Kita tak sedar sebab kita tak belajar, ilmu tak tinggi. Nak nilai tak boleh. Okey, baik. Seterusnya, fala tadribu lillahil amsal innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Dalil yang ketiga, berkaitan tidak boleh menyamai Allah Ta'ala dengan pelbagai bentuk. Tidak ada setara dengannya. Yang pertama dalil surah Asy-Syura ayat 11. Ni saya bagi dalil ni, jawapan ke tuan-tuan ni bukan suruh tuan-tuan berdebat, tidak, sebagai ilmu. Jadi orang cakap tuan-tuan boleh keluar dalil tu. Kan mantap tu. Taklah orang cakap sediang gitu. Tak tahulah pula. Jawapan tak tahulah pula. Yang kedua surah Al-Ikhlas ayat 4. Ni ayat ketiga. Dalil kita surah An-Nahl ayat yang ke-74. Cuba tengok. Kata dia, maka fala tadribu lillah, maka janganlah kamu mengadakan tadribu, mengadakan sesuatu lillah yang apa? Sebanding dengan Allah. Ada 3 dalil yang kuat. Siapa berani tentang? Siapa berani tentang dalil ni? Tak ada orang. Sebab tu bila kita bercakap keluar hadis.
Bila bercakap, kita keluar statement kita tu ada hujah. Tak sandaran kepada statement yang kita keluar tu. Barulah bila orang tanya balik, kita bagi. Boom, kita bagi. Kita dah standby dah jawapan ni. Nak jangan baru nak cari-cari nak jadi pening kepala. Nak orang tanya gini-gini, Allah, nanti dulu nak tanya ustaz dulu. Baru nak tanya ustaz. Dah, tentang ustaz Belambok pada baru ni. Dah, baru nak tanya ustaz. Dah, apa kita pada baru tak ada masalah kita. Tanya soalan apa pun. Aku tanya ustaz. Tenang ngomong gitu. Tentang ustaz Belambok pada baru ni, habis tanya gitu. Baik, jadi jangan kamu mengadakan tadribu lillahil amsal, sesuatu yang sebanding dengan Allah. Ini statement yang tegas. Nah, kenyataan yang saya yang tegas, bukan ganas, bukan keras, tapi tegas. Islam bukan agama yang ganas. Nah, Islam bukan agama yang keras. Nah, Islam agama yang tegas. Cuba faham. Nah, Islam yang melabelkan ekstrim-ekstrim tu siapa? Siapa yang suka melabel Islam ekstrim-ekstrim ni siapa? Jangan ikut perangai Yahudi tu. Kita tak belajar jadi gitu tu. Kita pun sama tolong tambah Islam. Teruklah Islam tu. Potong-potong tangan orang. Main-main kurang potong tangan orang. Ekstrim gila tu. Kita yang menokok tambah benda tu. Sedangkan asal daripada orang Yahudi benda tu. Oleh kerana kita bodoh, jahil, tak belajar beragama, terpengaruh dengan dia. Nah, macam baca Quran lah juga, sama tak? Nah, sifat yang lemah apabila bertemu huruf yang sifat kuat, maka sifat yang lemah itu terpengaruh dengan sifat kuat. Nah, jadi apa? Contoh ayat tu. Contoh ayat. Ada tu ayat tak? Huruf sifat yang lemah bertemu sifat yang kuat. Kita cari tak? Ada to be continue. Cari minggu depan. Cari minggu depan. Nak tunggu sini tak terjawab, kita nak cari dalam Quran pula. Okey, baik. Jadi kerana sesungguhnya innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun, sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui. Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala sifat dia alimun, alim. Allah Ta'ala alim tu makna apa? Berilmu, bukan sekadar berilmu, maha berilmu, maha alim. Kita ni berilmu saja. Tak ada orang sebut haji ni hebat ilmu, maha ilmu dia. Tak ada orang sebut gitu je. Tak, tapi Allah Ta'ala maha mengetahui. Ketahui itu apa dia maksud? Ilmu lah. Tidak ada makhluk pun yang boleh sama taraf dengan alim Allah. Tak payah nak belagak, tak pandai. Belajarlah mana pun. Kalau ada perasaan hati nak belagak, nak riak dengan ilmu yang ada, boleh belah. Nah, sebab itu hak Allah, bukan hakmu. Hakmu hanya berilmu je. Nah, maha tinggi ilmu hak Allah. Secara mutlak Allah Ta'ala, dia mengetahui segala-galanya, iaitu setakat mana buruknya. Allah tak tahu. Orang tak tahu. Nah, orang tahu depan-depan ni, orang tahu lah. Orang tahu daripada percakapan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, orang tahu lah. Tapi hati kita orang tahu tak? Ada tak orang tahu hati orang? Niat orang tahu, ada tahu tak? Ada manusia tahu tak? Ada. Hebat. Nah, jadi manusia tahu tak hati perut orang, tahu tak? Sebab tu orang kata, pepatah sebut tak? Nah, orang ni dia apa? Rambut je sama hitam. Apa dia? Apa benda makna tu? Orang tak tahu je hati lain dia. Orang tak tahu benda tu. Tak, dulu pepatah tu pakai zaman 10 tahun yang lalu, sekarang tak dipakai dah. Tak dipakai dah pepatah tu. Nah, sebab rambut pun tak hitam dah orang sekarang. Perang ada. Nah, rambut pun hitam dah. Ada rambut perang. Oh, Islam tu rambut perang ada. Ada. Tuhan buat orang Melayu memang rambut hitam gitu. Padang sesuai dengan kulit dia tu. Tak, mau buat pula tukar kulit begini, rambut brown gitu, hitam, rambut pegang gitu. Allah. Sekali pandang tengok macam anak nyek. Allah, mu ni Melayu ke apa? Ada. Ada. Jadi rambut pegang anak dia tu. Ada. Kalau letak inai tu lain cerita lah. Ada. Letak pula benda panggil apa? Dai. Tak tahu, tak pernah tengok benda tu.
Dai kedai lah. Dai orang angkat koli-koli. Okey, baik. Jadi setakat mana buruk syirik? Buruk syirik. Syirik ni masalah ni. Ada syirik ni masalah, orang duk jaga syirik masalah besar. Masalah besar je syirik orang jaga. Sebab takut jangan menyekutukan Allah, sekutuku syirik lah tu. Orang nak jaga syirik Allah. Nah, dia sedar dah dia buat syirik kecil. Ada syirik besar dan kecil tak? Ada. Kata Nabi, asyirkul asrar. Nak sahabat Nabi dah tanya. Syirik yang paling kecil, paling halu. Orang tak jaga, orang tak nampak dia. Sebab dia seni. Oh, hebat. Syirik pun seni juga. Sebab seni tu orang tak jaga tu. Sahabat tanya, apa benda syirik kecil tu? Apa dia? Riya. Riya. Tahu riya tu apa? Riya, bangga, sombong, bangga diri, takabur. Itu benda-benda yang menjurus kepada syirik dalam keadaan kita tak jaga. Berapa kali yang timbul perasaan tu timbul dalam hati kita, kita tak delete balik. Perasaan tu datang, kena puji sikit. Oh, melambung kopiah. Kena puji sikit. Benda tu datang tu. Oh, tak puji aku hari ni. Dia fikir gitu. Depan orang ramai tak puji aku tu. Naik perasaan dia, riak dia tu, bangga dia tu. Siapa yang penuh delete, tahu delete, padam balik. Nak padam mengapa je? Istighfar. Pernah tak orang puji kita depan orang ramai, kita rasa naik, rasa ada pernah rasa tak ni? Ada rasa macam mana? Apa ni? Rasa lemak-lemak. Astaghfirullahalazim. Munyak makan semua. Lemak-lemak apa benda pula? Lemak. Maksudnya nak terbang. Aku tak rasa gitu pun nak terbang. Oh, riak ni rasa macam nak terbang gitu. Aku teras sekali. Rasa nak terbang tu macam mana nak tengok. Dah apa dah? Tolong. Belum dia terbang ni, baru padang dulu. Muka kaki dulu. Dah dia terbang habis dah. Astaghfirullahalazim. Ucaplah beberapa kali sampai hilang perasaan tu. Cuba ajar benda tu. Jadi minta tolonglah, jangan duk puji-puji depan tuang dia. Nak puji tak apa, jangan ada tuang di situ. Nak puji si pulang tu, nak puji si pulang tu. Jangan dia ada depan tu. Dia tak ada apa. Aku ni memang tabik spring lah kepada si pulang ni. Contoh, dia tak ada, tak apa. Depan dia jangan. Kesian dia. Ni bukan orang kuat-kuat je. Dia ada orang lemah. Bila lemah kan, jadilah benda tu marilah. Takut tak tertahan. Awal lagi, baru nak 45. Okey, baik, sambung lagi. Dah nak 45, sambung lagi. Tahlil pula tak ada. Ke 10 lah. Kuliah ekstra mana ni tau? Ekstra masuk. Baik, sedang kamu tidak mengetahui, menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala alim, mengetahui akan segala-galanya, daripada besar sehingga sekecil-kecilnya. Allah Taala tahu. Sedangkan kamu tidak mengetahui. Kita tahu terhad je. Sebab tu tahu kita ni tak boleh lawan tahu Allah. Tahu kita terhad je. Nak tanya. Ji, belakang Haji tu siapa tu? Haji tahu tak siapa tu belakang? Tak tahu. Tak tahu. Terhad ilmu. Allah Taala tahu tak belakang dia ada siapa? Tahu. Tak tahu. Kita hanya tahu pada zahiriah dia tahu kan. Pada batin tak tahu. Tu hak Allah. Jadi kalau fikir begitu, kalau kita fikir begitu, dah semuanya hak Allah, tak mana hak kita? Mana ada hak kita? Tak ada hak kita kan. Orang tasawuf tidak ada satu pun hak dia kan. Dia tengok dunia ni kosong orang tasawuf kan. Kosong, ada apa? Saya teringat apa ni almarhum apa ni Toko Palu. Toko Palu. Tak pernah dengar Toko Palu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulama besar Toko Palu. Terengganu. Ni cerita ni saya dengar daripada orang-orang yang lebih tua daripada saya tak dang situ.
Tak, ramai pada Jepun. Tak, kita umur berapa baru. Tak, duk apa dulu ni. Tak, ada tak lagi dah perlu ke? Tak ada lagi. Tak. Dia cerita apa? Tak kepala. Tak. Dia ngajar dalam kuliah ni, dia kuliah gini. Nah, tapi sisa pondok dia tak ada orang meja gini, duduk kelompok itu lah. Aku ni sebab perut besar dalam meja. Nak duduk atas-atas tak boleh, takut dia jadi mengok. Tak. Perlu sebab ada meja ni untuk orang-orang jenis apa? Jenis bok. Tak. Orang perut besar macam aku ni, sebenarnya duduk meja lah. Orang kuruh macam siapa ni. Tu macam tu kita tu. Dia kau tak apa, dia tak ada masalah. Tak. Okey baik. Dia kata dalam kuliah dia. Tak. Kita ni tak. Kalau kecing tahu kecing? Tak kata tahu kecing homo. Kecing ni duduk kecing ni. Tak? Bila sebut duduk ni, orang fokus pada apa? Orang lelaki lah. Tak pernah tengok kau perempuan kecing diri. Orang lelaki kecing diri. Itu sifat orang kata aurat kemaluan orang perempuan tu, dia malu situ. Dia malu situ. Mana orang perempuan duduk kecing. Tak nak jumpa ya? Tak nak dengar orang perempuan kecing diri. Orang lelaki ni entah-entah dia masuk fire brigade. Ahli fire brigade dia pacung kata. Nak apa? Nak sembuh apa? Tandas terbakar. Dia pacung. Nak sembuh tandas terbakar. Mentang-mentang dia ada fire brigade. Dia tembok mengata-kata. Jangan kata Tok Guru kata duduk sebab apa? Bila mu kecing diri tu. Tak. Air kecing tu dimuncik tak muncik? Tak muncik. Dia keluar bunga-bunga apa? Bukan bunga macam bunga mawar tu. Muncik lah tempiah dia tu. Tempiah dia. Satu tempiah dia tu seekor anak syaitan. Kita membiarkan anak syaitan tu. Seekor anak syaitan. Tak. Lepas dia ngajar anak-anak murid dia satu hari, tak. Kebetulan. Tak tahu mungkin Tuhan nak tunjuk tu. Nak tunjuk apa? Tak. Kebetulan satu hari tu anak dia lepas kuliah tak. Tak. Anak murid tersempuk dengan Tok Guru ni. Tak. Tok Guru kecil diri. Tepi jalan pula tu. Tepi jalan kadang-kadang berdasar nama sekodeng. Tepi jalan. Tepi jalan. Kecil diri. Tunggu. Anak murid dia kata, hari tu kata tak boleh kecing diri. Tu tak boleh kecing diri tu apa? Tak apa, kau tengok aku terlembu semua. Dia kata benda tu. Apa makna dia? Kau tengok aku kecing diri ni, lembu semua. Pening pada anak murid dia. Lembu? Apa kena mengena pulak dengan lembu? Tak faham. Pemikiran ni jauh pun nampak kan. Ni anak murid tak ada apa. Lembu ni makna ilmu ni tak sampai tahap, bukan sampai tahap kecil diri, tidak. Tak sampai tahap aku tak malu semua ni. Aku malu tu. Saja aku buat dia suruh mu tegur. Saja aku buat nak suruh mu tegur. Ni tengok cerita. Orang dulu ingat lagi. Orang sebut. Sebab dia nak test tengok anak murid dia. Tak kecil diri kata ngajar kecil. Dia kecil diri kata. Dibandingkan anak murid dia macam lembu. Kalau saya buat kita marah tak? Esok tak pergi kuliah dah. Confirm tak pergi kuliah. Ustaz tu celupa mulut tobat mu aku memang tak boleh main ustaz tu. Dia kata aku lembu. Dia hati-hati sangat orang. Dapat WhatsApp. Dapat WhatsApp. Ada masalah kita. Ada. Hati-hati sangat. Hati lembut sangat manusia ni lembut. Kena sikit pun. Hati-hati sangat hati. Terlupa pula pada anak dia. Senyap anak murid. Fikir balik. Apa pun dia masuk ke buah tu ni. Dia sebut. 5 minit pun 9. Ada lagi masa. Jadi ni manusia tak tahu. Aku tahu. Aku tahu. Okey, yang seterusnya. Yang ketiga termasuk sikit yang ketiga, sambung pada akan datang. Yang kedua, mempercayai nama-nama Allah. Okey, tadi sifat. Tauhidus sifat, yakni tauhidul asma. Wajib juga orang Islam, orang beriman dia percaya kepada tauhidul apa ni? Asma. Okay.
mentauhidkan, mempercayai, mengesakan, iaitu dari sudut nama-nama Allah. Asal lama dah ni suruh ni, ingat lagi. Allahu Akbar. Nah, asal lama dah suruh ni. Nah, ingat dah. Nah, ingat apa ustaz? Lu fikirlah sendiri apa aku cakap hari tu. Lu fikir sendirilah. Ingat dah. Tauhidul asma ingat dah. Tauhidul sifat ingat dah. Ya ke mu ni? Mu jawab sedap gitu. Ada. 99 dengan 20 je, tak banyak. 20 je. Ke 99. Ada. Nak dah nak tauhid. Lepas ni nak sambung tauhid ni. Kita nak pecah semua-semua tu. Nak pecah dari sudut sifat bagi Allah, nak pecah dari sudut asma, nak pecah satu-satu tu. Ada. Nak susah apa kenal Tuhan. Ya senang kena belajar kenal Tuhan. Kena pecah satu-satu tu. Ada. Ni baru sebut dia baru. Matan-matan dia baru ni. Nah, tak siapa tu lagi. Baru kulit dia baru ni. Dan sifat-sifat Allah yang sabit di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Okey. Nama-nama kenapa? Okey, dah tu dah. Kalau tak hafal pun sampai masa kita baca je lah. Kita hafal dalam belajar. Senanglah. Nak hafal sendiri pun dah maklumlah. Dah sibuk sangat. Dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran. Senyum Haji Sufian. Minta maaf Haji. Al-Asma'ul Husna. Al-Asma'ul Husna didapati dalam 4 surah. Nama Asma'ul Husna ada dalam 4 surah. Dalam Quran ada 4 surah yang sebut ni. Nah, iaitu cuba cek. Surah iaitu dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-18. Dalam surah Al-Isra ayat ke-110. Dalam surah Taha ayat yang ke-8. Dalam surah Al-Hashr ayat yang ke-24. Ada berapa surah tu? Ada 4 surah. Cuba cek nama-nama Allah ada dalam Quran ni. Nama-nama ini Imam Bukhari dan Muslim di antara imam yang meriwayatkan hadis-hadis yang sahih. Sahih. Tak boleh fikir dengan ini. Meriwayatkan hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu kenapa ada salah sebut sallallahu di mana? Enggak. Kan sebut sallallahu pula dah. Nak sallallahu dibaca sa ke sin. Itu dah. Baik. Jadi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tis'ata wa tis'ina ithma man ahsaha dakhala al-jannah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Sesungguhnya bagi Allah Ta'ala itu ada 99 nama. Innallaha tis'ata. 9 kan? Lepas tu wa tis'in. 99. Nah ismi nama saya. Ismu nama kamu. Raja dah sangat pandai pasukan ni. Okey, jadi sesiapa yang memerhatikan maknanya, cuba dengar. Dia kata sesiapa yang hafal 99 nama bagi Allah dan dia memerhati. Apa makna mati? Menghayati, mengetahui maksudnya, maknanya. Dan mengamalkan makna tersebut, memikirkan tujuan makna. Itu maksud dia. Dan beramal dengannya dengan tuntutan maknanya setiap satu-satu. Ini saya nak terang saya kata tu. Sebab tu 8 tu. Satu-satu 99 tu apa? Hak 20 pun jahanam lah. 99 mereka akan masuk syurga. Janji Allah. Tu je buat. Tu je. Hafal 99 nama Allah, tahu maknanya, hayati maknanya, amal dengan makna satu-satu tu. Ar-Rahmanur Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, sampailah 99. Maka kata Allah Ta'ala janji, mereka akan dimasukkan ke dalam syurga. Wallahu a'lam. Berhenti sini, kita sambung pada bulan depan.
InsyaAllah kita tangguh dengan tasbih kafarah dalam surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.